Okey, sementara pelajar-pelajar lain masuk, kita mulakan dululah. Sementara tu pelajar-pelajar boleh dah dapat dah apps e-learning tu? Dah. Boleh install kah? Boleh. Ya, nanti video-video nanti Ustaz akan update daripada semasa ke semasa, jadi pelajar boleh rujuklah, boleh buat panduan lah dengan apa ni, video tu. Apa nama ni, e-book boleh buka? E-book boleh buka e-book? Tak try lagi. Oh, tak try lagi. Cubalah try. Okey, sementara kita menunggu pelajar-pelajar lain masuk, mohon pelajar buka ni lah, buka kamera ni. Buka gambar tu, buka kamera tu. Sebab Ustaz buat rakaman ni supaya gambar kita ni ataupun video kita ni nanti bila kita nak tengok balik, kita nampak elok lah video kita ni. Sebab video yang Ustaz rakam ni nanti Ustaz akan masukkan dalam app ni. Video yang Ustaz rakam ni Ustaz akan masukkan dalam apps. Jadi pelajar boleh tengok dalam app terus ya. Boleh tengok dalam app terus. Bila update apps tu nanti pelajar-pelajar boleh lihat dalam tu. Okey, setakat tu ada apa-apa persoalan tak nak tanya? Ada apa-apa persoalan tak? Ustaz. Ya. Yang e-book tu kena sign in line Kejap, ada suara lain masuk ni. Mohon pelajar tutup tutup dia punya mute kan. Kena sign in, tak perlu sign in. Masuk je password yang Ustaz bagi tu. Masuk je password yang Ustaz bagi tu kan. Masuk je password tu. Link yang Ustaz bagi tu, tekan butang link tu, lepas tu nanti dia minta password nanti. Masukkan password tu, nanti dia akan terbuka lah nanti. Cuba buat dulu, kalau tak dapat nanti beritahu pula. 3-4 hari lepas ada juga yang bagi tahu Ustaz, kata nak buka e-book tu tak dapat sebab dia tersilap macam mana entah. Tersilap, Ustaz suruh dia restart balik dia punya mobile tu. Kemudian Ustaz suruh dia tekan balik link tu. Boleh Saya punya dia kena login guna email password. Memang kena login guna email password je? Tak ada. Bila tekan tu dia akan terbuka tertingkap dia tu, just dia minta password je. Dia minta password ya. Kalau dia tak minta password tu maknanya mungkin ada masalah tu. Nanti kita selesaikan lepas ni Nanti kita selesaikan lepas ni insya-Allah. Paklah nanti. Okey doktor. Boleh? Insya-Allah. So sekarang ni boleh tengok di dalam e-book Ustaz ni, boleh nampak dekat e-book Ustaz ni tak? Boleh nampak? Boleh. Okey, kita hari ni insya-Allah kita akan belajar apa nama ni, bab definisi pengenalan ilmu tarannum itu, Okey.
Definisi ilmu tarannum bermaksud satu ilmu yang membincangkan tentang cara-cara bagaimana melagukan Al-Quran melalui aspek hukum tajwid, maqam-maqam lagu dan juga suara, yang meliputi pengertian tarannum, asal-usul, sejarah, jenis-jenis tarannum, pembahagian dan istilah-istilah yang digunakan dalam pembelajaran tarannum. Itu maksud ilmu tarannum, satu ilmu ataupun satu bidang, satu peraturan yang membincangkan ataupun yang menjelaskan tentang cara-cara bagaimana melagukan Al-Quran tu, merangkumi hukum tajwid, merangkumi peraturan lagu, merangkumi peraturan suara dan sebagainya. Nah, maksudnya ilmu tarannum itu proses membaca dengan lagu-lagu Al-Quran. Proses membaca dengan lagu-lagu Al-Quran. Kejap deh. Okey. Setakat tu ada apa-apa soalan nak tanya tentang ilmu tarannum tu? Setakat tu ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan tak? Tak ada, Doktor. Tak ada, boleh faham tak? Mohon pelajar buka kamera untuk mencantikkan rakaman kita ni. Nanti rakaman ni nanti Ustaz akan masukkan dalam app. Nanti pelajar boleh tengok dalam tu terus sebagai PMP kita nanti, insyaAllah. Okey, setakat tu tak ada soalan ya? Okey, kita teruskan ya. Manakala ilmu saut adalah ilmu yang membincangkan tentang cara-cara bagaimana mengeluarkan suara pada bacaan Al-Quran. Daripada aspek tabaqah as-suara. Tabaqah ni maknanya level suara. Jenis-jenis suara. Jenis-jenis suara, istilah-istilah dan cara-cara menguruskan suara kita menimbang pengolahan, penyampaian, pelaksanaan dan sebagainya yang berkait dengan permasalahan suara. Jadi kalau ilmu saut ini ataupun ilmu suara ini, ilmu bagaimana kita nak aplikasikan suara kita dalam bacaan tu. Kita nak applykan bacaan kita. Suara mana yang kita nak ambil dalam bacaan tu. Nak ambil lagu apa tu? Nak ambil lagu daripada mana tu? Daripada kawasan mana? Nak ambil lagu daripada daerah mana? Kalau kita tak belajar lagu ataupun kita tak belajar disiplin ilmu suara ni nanti, jadi kita ambil melodi melodi Hollywood lah. Sebab kita tidak ada melodi. Contohnya kita ambil lagu daripada lagu Bollywood misal kata. Bagi orang yang tak ada knowledge kan, dia pun menyanyi lagu Bollywood. Kuch kuch hota hai, tum pas aahe, yu muskurahe, tumne ne jane kya, sapne bikai. Sedap juga tak? Jadi daripada lagu Bollywood tadi, bagi mereka yang tak ada ilmu ini, dia orang akan ambil bunyi-bunyian tu, melodi tu, dia pun masuk dalam Quran. Dia pun baca Al-Fatihah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kenapa? Sebab apa? Sebab dia tidak ada sebab dia tidak ada knowledge ya. Okey, boleh faham tak? Ada apa-apa soalan nak tanya? Ada pertanyaan tak?
Setakat ni boleh boleh faham tak? Ataupun dia dia ambil lagu-lagu yang lain, misal kata lagu iklim dah. Engkau bagai yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Dia pun terapkan dalam Al-Quran. Macam mana tu? Alhamdulillahirabbil alamin. Dia buat gitu. Sebab apa? Sebab dia tidak ada guideline, dia tidak ada peraturan. Jadi apa yang kita nak cuba memahami di sini ialah ilmu suara ini bagaimana kita nak mengaplikasikan lagu-lagu Al-Quran itu. Lagu Al-Quran ni dia ada bunyi yang khusus bagi Al-Quran itu, bunyi-bunyian dia ada. Kalau kita tak belajar nanti kita akan ambil lagu nyanyian lagi. Lagu nyanyian, kita akan ambil lagu Inang Sayang, kita akan ambil lagu dah. Okey dah. Bagi mereka yang tidak ada lagu-lagu Al-Quran tu, mereka akan ambil lagu nyanyian. Contohnya dia baca macam ni. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus saki. Kan itu maknanya lagu nyanyian tu dia terapkan dalam bacaan Al-Quran. Jadi sesuai ataupun tidak? Tidak sesuai jawab dia. Tidak sesuai. Salah ke? Tak salah, cuma tidak sesuai lah. Bukan bermakna bukan bermakna benda tu tak salah, tapi haram. Bukan. Benda tu cuma tak salah saja, tapi haramnya tidak. Contohnya, macam Ustaz sebut yang minggu sudah tu. Awak pakai topi keledar ganti pada kopiah pergi sembahyang. Sah ke tak salat tu? Sah tak? Sah. Tapi tak sesuai. Orang tak buat kerja macam ni. Orang tak pakai topi keledar nak ganti kepada ketayak nak solat. Dari segi hukumnya sah, tetap sah, tapi tidak sesuai. Orang perempuan pula dia pakai tudung gantikan dengan kain guning. Dia ambil kain guning beras tu dia pun potong-potong buat kain tudung. Sah ataupun tidak? Patuh syariah ke tidak? Patuh syariah. Kalau kain guning tu dia potong 60 bidang dah, bidang 60 dah. Sah, patuh syariah. Tapi tak sesuai. Apa yang kita nak sebut hari ni adalah tak sesuai tu, tidak ada kesesuaian. Jadi lagu Al-Quran ni bacaan Al-Quran pun sama juga. Kita ambil daripada lagu-lagu yang bukan lagu Al-Quran itu boleh, tapi tidak sesuai. Jangan salah faham, jangan pula nanti kata haram. Tidak haram tapi tak sesuai. Kalau orang tu dia nasyid, kalau orang tu dia suka bernasyid. Iman adalah mutiara. Dia suka menasyid. Nanti dia pun ambil melodi tu, dia masukkan dalam Al-Quran. Dia terapkan Al-Quran. Tak boleh juga. Dia mesti lagu khas Al-Quran, lagu-lagu Al-Quran itu. Jadi apa yang kita nak share pada hari ini adalah bagaimana kita nak mengenal pasti sama ada lagu-lagu itu ataupun alunan-alunan itu adalah merupakan alunan Al-Quran, bukan alunan nasyid, bukan alunan nyanyian dan sebagainya. Okey, setakat tu boleh faham tak? InsyaAllah dah. Okey, ni ada definisi nanti. Pelajar boleh baca sendirilah, tengok apa dia punya definisi dia kan. Ilmu taranum bermaksud ilmu-ilmu yang berkait rapat dengan sesuatu masalah dalam pembacaan Al-Quran secara taranum ataupun berlagu. Maksudnya ilmu taranum ni ilmu yang berkait dengan isu-isu yang dalam baca Al-Quran berlagu. Gitu.
kita nak berlagu, kita nak lagukan Al-Quran itu, maka kita apa nama ni, apabila kita nak lagukan Al-Quran itu, isu-isu yang ada dalam tu, itu dipanggil ilmu tu. Sama ada dari segi istilah ilmu, istilah lagu, maqam lagu kan, tabaqah suara ataupun jenis-jenis suara kan, itu merupakan ilmu, ilmu ataupun peraturan. Begitu juga ilmu suara kan. Okey, next. Yang ni minta pelajar bacalah nanti kan. Ni mudahnya. Begitu juga berkenaan dengan ilmu saut. Berkenaan dengan ilmu saut. Apa itu ilmu saut? Ilmu yang merangkumi ilmu bacaan Al-Quran, yang seni suara Al-Quran yang merangkumi bacaan sama ada berlagu ataupun murattal. Maksudnya mujawwad ni bacaan berlagu, macamnya kita nak belajar sekarang ni adalah bacaan mujawwad ataupun berlagu. Bacaan murattal ni bacaan yang macam kita nak buat, kita baca dalam sembahyang tu, itu adalah bacaan murattal. Bezanya cepat lambat je, tempo dia je. Kalau kita baca dalam sembahyang cepatlah, kena pergerakan suara kita tu cepat. Jangan lambat pula. Jadi kita baca macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Itu adalah bacaan murattal, dia panggil. Bacaan murattal. Ada pun berlagu macam ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Macam orang bertanding tilawah tu. Itu bacaan mujawwad dia panggil. Ataupun berlagu. Kalau bacaan sembahyang tadi, cepat tadi tu dia panggil bacaan murattal. Jadi baik sama ada bacaan mujawwad ataupun bacaan murattal tu masing-masing mempunyai lagu masing-masing. Dalam bacaan berlagu ada lagu, dalam bacaan murattal ada lagu. Yang tak ada lagunya, yang tak ada lagu dalam bacaan tu, ada lagu juga. Tapi lagu tak sedap. Maksudnya macam ni. Boleh faham tak? Maksudnya dalam bacaan berlagu tu ada lagu kan. Kita belajar lagu-lagu kan. Dalam bacaan murattal tu, contoh macam sembahyang tu, ada lagu juga. Jika tidak ada lagu dalam murattal tu, tetap juga dinamakan lagu. Tapi lagunya lagu tak sedap. Contohnya, kita baca Quran murattal kan. Contohnya, kita buat dalam sama. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca dan waladdallin. Dia pun baca surah kecil kan, dalam selepas Fatihah tu dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Ni tu imam lah ni. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dia baca tu tak ada lagu, dia panggil. Tak ada unsur-unsur lagu, tak ada. Tapi tetap juga dikatakan lagu. Tapi lagu tu lagu tak sedap. Faham tak? Asalkan keluar daripada mulut kita, itu dinamakan sebagai lagu. Tapi itulah lagu tak sedap. Lagu juga. So maknanya tidak ada suara yang tidak dikatakan lagu. Semua tu dikatakan lagu. Sama ada lagu tu lagu yang dibentuk, lagu yang direka, lagu yang dicipta, dibina, dipraktikkan, tetap juga dia dinamakan sebagai lagu. Boleh faham tak? Ada apa-apa persoalan tak setakat ni? Mana pelajar-pelajar lain lagi?
mohon pelajar buka kamera ni sebab kita buat rakaman ni, kita nak bagi cantik sikit rakaman ni. Nak bagi power lah. Nanti pelajar-pelajar perempuan mana? Seorang je. Yang lain tak masuk lagi 14. 2 orang nak belajar perempuan. Okey, setakat tu ada apa-apa soalan tak nak tanya? Jadi kalau kita belajar, nanti bacaan kita nanti, suara kita nanti dia boleh up. Dia boleh up. Maksudnya kalau kita belajar ni, ilmu ni, nanti bacaan kita nanti dia boleh up. Maksudnya ada penambahbaikan nanti. So sekarang ni bacaan awak ni memang very tak sedap lah maknanya. Nanti insya-Allah bila habis satu semester ni dia up. Dia up kepada very nice. Dia up kepada very nice. So sekarang ni very tak sedap lah maknanya. Kalau sebut bismillah tu pun bunyi dah ni, budak ni macam baru je nak belajar ni. Nampak dah. Dah. Jadi kekemasan dalam bacaan tu kita boleh nampak nanti. Sepanjang satu semester ni dia akan berubah lah nanti insya-Allah. Akan up. Dia akan up. Kalau sekarang ni kalau awak baca bismillahirrahmanirrahim macam ni. Awak baca bismillahirrahmanirrahim. Awak baca macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Macam budak-budak tadika tu lah. Nanti selepas habis satu semester ni nanti awak akan baiki bacaan awak tu. Maka akan menjadi lebih baik lagi lah. Awak baca bismillah tu dah lain dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia akan jadi gitu dah. Tadi bismillahirrahmanirrahim. Macam budak tadi ada kita dengar tak? Dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Awak pakai suara tu. Tu yang dia jadi macam tu. So kita nak ubah pemakaian ataupun penggunaan suara tu, pemilihan suara tu ke arah suara yang lebih baik lah, lebih lunak. Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setakat tu pun dah okey dah. Besok nanti nak jadi imam. Nanti malam pertama nanti mertua minta jadi imam kan, jadi kita dah steady maknanya mujur juga aku dulu ni dah ada ilmu sikit-sikit tak apa dah belajar dengan Ustaz Wan ni, syukur alhamdulillah maknanya. Syukur ada sikit ilmu tak apa dah. Jadi subjek kemahiran tilawatul Quran ni satu-satu ni je yang ditawarkan di UKM. Satu-satu ni je. So kalau siapa yang tak ambil subjek ni memang rugilah. Dia bukan ilmu dunia saja, dia ilmu akhirat juga. Semalam ada seorang pelajar. Ada seorang pelajar lama dah. Pelajar tu dia grad tahun 2012. Perempuan kan. Dia sekarang ni dah jadi guru pendidikan Islam. Dia jadi cikgu pendidikan Islam. Jadi dia amanahkan untuk bimbing ataupun ajar pelajar-pelajar dia bacaan Quran berlagu. Jadi dia tak ada kemahiran tu. Dia tidak ada ilmu, tidak ada knowledge tu. Jadi dulu masa belajar dulu dia belajar di jabatan ustaz di pusat kajian Al-Quran As-Sunnah tu. Dia duduk di situ belajar di situ tapi dia tak mencari ilmu itu. Jadi bila dia jadi guru pendidikan Islam tu diamanahkan untuk ajar pelajar belajar bacaan Quran. Dia tak boleh. Jadi dia telefon ustaz minta tolonglah ustaz. Saya tak pandai. Saya tak belajar ilmu. Ustaz tanya kenapa dulu tak belajar? Tak tahulah ustaz macam mana. Itulah ustaz dah cakap dah. Datang UKM ni marilah jumpa ustaz-ustazah belajar. Jangan hanya pandai naik Bukit Berogal saja.
Duduk kat UKM, asyik-asyik panjat Bukit Beraga, asyik-asyik main berenang di Danau Toba, asyik-asyik main cycling, asyik-asyik main. Akhirnya bila kita nakkan pada ilmu itu, sudah tidak ada peluang lagi dah. Tidak ada ruang lagi dah. Jadi syukur alhamdulillah, maknanya pelajar-pelajar terpilih. Seramai 20 orang ni, 19 orang, 20 orang ni terpilih. Terpilih untuk belajar ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni. Tak rugi. Satu masa kalau kita tak guna, satu masa nanti akan sampai masanya. Masanya masa tadi lah. Apabila kita jadi ketua keluarga nanti, dah diminta untuk jadi imam kepada keluarga kita. Jadi di situ kita boleh tunjuklah dia kita punya ilmu kita tu nanti, insya-Allah. Boleh. Setakat tu boleh ada apa-apa soalan tak? Ada? Tak ada. Oh, nampaknya faham semua lah. Mudah yang mengajarnya. Faham semua. Okey, dah tak sabar dah rasa ni nak baca dah. Dah tak sabar dah nak baca dah. Betul, tak sabar doktor. Itulah, tak sabar. Nanti kejap lagi. InsyaAllah kita habiskan ni dulu. Kita punya konten kita ni. Jadi apabila kita belajar ilmu lagu, ilmu Quran ni, kita kena tahu dalil-dalil suruhan supaya kita ni bertaranum ataupun berlagu. Jadi kalimah taranum ni bukan kalimah yang ustaz buat, bukan kalimah yang sesiapa yang buat, tapi kalimah yang disabdakan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kalimah yang wujud, kalimah yang dinukilkan ataupun diriwayatkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tu je, bukan kalimah yang saja-saja dibuat ni, saja-saja direka, tapi kalimah yang ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Sebab sekarang ni kan ramai orang yang dia saja-saja dia nak bergurau lah, nak bergurau dengan kalimah taranum kan. Dia kata apa? Dia kata saja-saja dia nak buat lawak, tapi lawak ni lawak yang berdosa lah, lawak yang tidak ada kebaikan lah. Sebab ni adalah lafaz hadis, kita kena faham ni. Jangan kita sewena-wenanya ataupun kita bermain-main ataupun kita saja-saja nak bergurau-gurau dengan kawan kita dan sebagainya. Kita memperlekehkan lafaz-lafaz daripada hadis Nabi SAW. Dia tak kata taranum, dia kata tarannaum. Faham tak tarannaum? Dia tak kata, jom hari ni kita tarannaum. Faham tak? Tarannaum tu makna apa? Tidur. Tarannaum. Kena sebut elok-elok, tarannum, bukan tarannaum. Naum tu tidur. As-salatu khairum minan naum. Tidur. Jadi apabila kita sebut lapar hadis ni, ataupun kita sebut satu-satu kalimah perkataan ni, kita kena berhati-hati. Kita kena berwaspada, berhati-hati supaya jangan kita sampai satu tahap kita mempersendakan hadis Nabi SAW tu. Jangan sekali-kali. Sekalipun kita tidak menyukai dengan sesuatu perkara itu, tapi jangan kita mempersendakan, memperlekeh-lekehkan ada kalimah-kalimah yang datang daripada hadis Nabi SAW. Dalam Quran pun ada sebut dalam Quran. Orang yang memperlekeh-lekehkan Nabi kan, memang tidak ada tempat lah di akhirat kelak. Orang yang memperlekehkan Nabi tidak ada tempat di akhirat kelak. Walaqad istuhzi'a birusulim min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru min. Sesungguhnya telah memperlekehkan mereka kepada para nabi. Maknanya umat-umat yang terdahulu, min qablika. Walaqad istuhzi'a birusulim min qabl, daripada sebelum-sebelum itu. Memang tidak ada tempat
Tidak ada tempat di akhirat kelak. So, sebaik-baiknya kita menyebut dengan perkataan tarannum tu dengan baiklah. Tarannum, tarannum, maksudnya dengan baiklah. Jangan kita memperlekeh-lekehkan, memperleceh-lecehkan perkataan yang datang daripada hadis Nabi SAW. Okey, lafaz hadisnya seperti berikut. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyi hasanas sauti yataghanna bil Qur'an yajhar bihi." Gitu. Boleh nampak tak? Okey ni. Sesuatu yang diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala ialah sesuatu yang diizinkan Allah adalah diizinkan kepada Nabi memiliki suara yang elok dengan melagukan Al-Quran, yakni menjaharkannya. Menjaharkannya ni maknanya dia menyaringkannya, menjelaskan. Menjahar ni maksudnya menyaring, menjelaskan, menyaringkan, menguatkan. Jadi sebab itu Nabi SAW memiliki suara yang lunak apabila membaca Al-Quran. Okey. Jadi Nabi SAW sendiri memiliki suara yang sangat lunak apabila membaca Al-Quran. Dalam hadis sebut, ma sami'tu sautan ahsanu minhu. Aku tidak mendengar suara yang lebih baik bacaannya selain daripada Nabi SAW. So siapa kata Nabi baca Quran tak sedap, tak lunak? Siapa baca? Ma sami'tu sautan. Aku tidak mendengar suara ahsana sautan, yang lebih sedap, yang lebih lunak. Ahsana ni maknanya yang lebih baik, yang lebih lunak, yang lebih sedap, yang lebih merdu, yang lebih manis daripada suara Nabi SAW. Bererti suara Nabi memiliki suara yang merdu dikala membaca Al-Quran. Merdu ni macam mana? Merdu, lunak ni macam mana? Contoh kalau ustaz baca macam ni, lunak ke tak lunak ni? Contohnya ustaz baca, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kalau macam tu okey ke tak okey? Kalau setakat tu okey ke tak okey? Okey. Oh, okey lah dah. Okey lah tu. Boleh lah. Walaupun tak sedap sangat pun okey lah. Masih dalam kategori okey lah. Kalau bagi rating, kalau bagi skala ataupun rating 5 tu nak bagi berapa tu? 4. Bagi 4 lah. Katalah misal kata bagi 4. Maknanya okey lah tu. Kalau bagi 4 maknanya okey lah. Tapi apabila kita ada ilmu, apabila kita ada kemahiran lagu ni, kemahiran knowledge dalam bidang lagu ni, bidang tarannum ni, kita boleh up ke tidak lagi? Kita boleh up ke tak lagi? Maksudnya melodi tu. Alunan. Boleh. Kita boleh baca lagi power kalau kita ada ilmu lah. Kalau tak ada ilmu memang tak boleh. Kalau kita ada ilmu, boleh. Contohnya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Maksudnya kita boleh up lagi sebab kita ada kemahiran tadi. Kita ada skill tadi. Kita tahu macam mana kalau kita main bola, macam mana kita nak macam mana kita nak skill kan, kita nak istilah apa kalau main bola ni, dia istilah apa kalau ada skill bola tu?
Nak menggelecek tu. Nak berpusing bola, nak pusing, nak tendang, nak menggelecek, nak pecut dan sebagainya. Tu maknanya orang tu dia boleh mengelokkan ataupun memperkemaskan bacaan dia tu sekiranya dia memiliki kemahiran dalam ilmu ni lah. Gitu. Tu sebab saya katakan tadi. Dah. Kalau kita ada ilmu ni, insya-Allah nanti kita boleh up nanti. Dah. Ustaz tak tahulah awak baca setakat level mana, nanti kita tengoklah nanti. Boleh dah? Tapi kalau bacaan ni macam ni, contohnya bacaan macam ni. Ni nak bagi rating berapa ni? Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Nak bagi rate berapa? 2. 2. Bolehlah kita bagilah rate 2. Nak kata tak sedap pun okeylah, sedap sikit daripada hak yang tak sedap tu. Kalau nak bagi rate 1 ni, nak bagi hak yang mana rate 1 ni? Rate 1 nak bagi mana rate 1? Macam mana cara bacaan ratingnya 1? Macam mana kita nak buat? Tajwid lagi Ustaz. Tak, ni bukan masalah tajwid. Ni masalah lagu dan suara dulu. Tajwid tu nanti kita bincang kemudian. Maksudnya kita memang belajar tajwid dengan fasahah. Tapi sekarang ni kita fokus kepada lagu dulu, lagu dan saut kita, suara kita ni. Dah. Maksudnya dari segi bacaan macam mana nak bagi rate 1, rating 1 ataupun skala 1. Macam ni boleh ke? Biasanya dia sumbang, mana bacaan kita tu ataupun suara kita tu sumbang. Contoh, alladzina, dia baca sedap tapi dalam tengah-tengah tu sumbang. Contohnya macam ni. Alladzina amanu walam, sedap tak? Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ula. Nampak? Ataupun suara dia ni keluar benda-benda yang macam ni, keluar benda-benda yang macam ni. Contohnya, alladzina amanu walam nampak? Kalau murattal payah kita nak buat, tapi kalau berlagu ni senang ni, dia akan keluar gini. Contohnya, falamma ra'al qamara baziran qala hadha rabbi. Tu okeylah, tu tak ada masalah. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna. Tu dia keluar tu. Dia keluar suara yang apa dia panggil suara yang terklip tu, suara yang apa? Kan. Kalau penyanyi contoh macam penyanyi siapa baru ni yang apa penyanyi tu Nabila kan. Nabila tu dia keluar suara-suara yang macam itulah, suara-suara yang sumbang dia panggil. Suara-suara yang sumbang. Oleh kerana terlalu gementar, terlalu gemuruh, maka tidak dapat dielakkan. Suara tu nanti dia akan keluar dengan automatik dia. Jadi suara yang bagusnya, suara yang eloknya, dia keluar dengan statik ya, statik. Dia keluar dengan statik. Tahu tak statik macam mana? Statik ni macam ni lah. Contohnya kita baca. Wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah. Statik. Statik. Dia tak ada kata inni tak ada. Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Statik. Kalau kita dengar orang bercakap, sedap dengar. Awak dah makan belum? Sedap tak? Awak dah makan belum? Sedap tak?
Awak dah makan belum? Sedap? Tak sedap lah. Sebab tak statik. Awak dah makan belum? Sedap? Jom. Jom kita pergi main bola. Sedap bahasa tu. Jom kita main bola. Sedap? Tak sedap? Sama juga macam bacaan Quran. Kalau kita mengeluarkan suara yang tak sepatutnya tu. Jadi manisnya berbicara dengan Al-Quran itu, manisnya berbicara dengan Al-Quran itu apabila kita manis menyebut. Manis sebut. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah. Manis menyebut. Tapi kalau kita menyebut, macam ni, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah. Jadi sama saja dengan kita bercakap. Awak dah makan belum? Patutnya tutur kata kita nya begitu. Awak dah makan belum? Sedap dengar. Awak dah makan belum? Sedap dengar. Ni, awak dah makan belum? Contohnya. Jadi suara yang kita pilih suara untuk bercakap pun mesti kita pilih suara yang best, yang sedap-sedap punya. Jangan pilih yang nakal-nakal punya. Dalam Quran pun sama juga. Pilih yang best. Mana ucapan yang best. Mana nada yang best. Awak dah makan belum? Okeylah. Cantiklah tu. Awak dah makan belum? Okeylah, cantik. Awak dah makan belum? Kita ambil bahasa tu, kita ambil nada. Jadi tak eloklah kita dengar. Orang dengar pun dia ni nak tanya makan ke? Macam mana ni? Pelik je bunyi nada ni. Jadi dalam Al-Quran pun sama juga. Bahasa alunan atau melodi yang kita pertuturkan itu harus mestilah ada kelembutan. Mesti ada kelembutan. Mesti ada kelembutan. Jangan kita berkasar dengan sebut nada kita ni. Contohnya kan, kita baca wadduha wallaili idza saja. Lembut saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lembut ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Lembut saja. Jangan kasar. Jangan berkasar. Maksudnya wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'ak. Macam nak marah dah. Macam nak marah kat orang ni. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Macam nak marah baca Quran. Azan, kita azan pun sama juga azan kan? Macam contohnya kita azan macam ni. Hayya 'alas salat. Misal kata lembut. Hayya 'alas salat. Lembut. Tak. Bukan macam satu tempat ada setengah-setengah daripada tempat tu kan dia azan macam nak marah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Hayya 'alas falah, hayya 'alas falah. Ni nak ajak orang ke nak nak ajak orang ni ke nak marah kat orang ni macam mana dah? Pernah dengar tak? Pernah tak dengar orang azan macam tu? Dah. Dekat UKM tak pernah dengar dekat UKM. Selalu je Ustaz dengar dekat UKM tu, masjid UKM tu. Selalu Ustaz dengar dulu-dulu orang azan. Ayo salah! Ayo salah! Dia solat, dia azan Zuhur dengan Asar. Mungkin awak tak sempat kot, dulu-dulu memang ada. 2-3 tahun kebelakangan dulu. Tapi sekarang ni tak bunyi dah. Lama dah tak bunyi. Dia makan corona. Boleh deh. Okay, next sikit lagi. Jadi lafaz hadis ni ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyi hasanis sauti bi yataghanna bil Qur'an yajhar bihi.
Jadi hadis ni memberi petunjuk melagukan Al-Quran telah diizinkan Allah kepada Nabi SAW. Mana dibolehkan, diberikan izin, diberi izin, dibolehkan. Nah, tapi ambil perhatianlah nanti. Nah, ambil perhatian nanti. Apa nama ni? Mesti belajar, mesti memilih alunan-alunan ataupun nada-nada yang bagus-bagus lah, yang baik-baik. Setakat tu ada apa-apa soalan tak? Nanya. Setakat tu ada apa-apa soalan tak? Ustaz, nak tanya kalau apa? Mm-mm. Kalau orang baru start taranum kan, memang boleh nampak ke dia punya suara time taranum tu yang menunjukkan dia ni baru belajar? Boleh lah. Boleh lah, maksudnya boleh nampak lah dia baru, budak ni baru belajar ni. Boleh. Oh, gitu. Ataupun dia belajar dah. Dia belajar dah tapi dia baca tu tak mahir lagi. Boleh nampak. Ni tak mahir lagi ni. Boleh. Dia belajar dah. Lama dah dia belajar. Tapi bacaan dia tu kita nampak. Tak mahir lagi ni budak ni. Memang nampak. Sebab pembelajaran taranum ni dia ada peringkat-peringkat kemahiran dia. Dia ada peringkat-peringkat kemahiran. Jadi peringkat pertama ni kita belajar nak kenal lagu dulu. Awak ni belajar nak kenal dulu lagu Bayati ko Nahwan ni. Gitu. Ko Soban ni awak bertukar lagi. Hak ni pun kata, tok ni Nahwan. Tok. Rasa-rasanya ros ni. Kalau rasa-rasa tu maknanya belum kenal lagi lah tu. Mengenal aku panggil. Tak mengenal lagi. Macam orang dulu kan, orang tua dulu kan. Dia mengajar budak-budak kan. Jadi budak-budak tu tak mengenal lagi. Tak mengenal perkataan-perkataan tu ataupun huruf-huruf tu. Dia tak kenal lagi. Alih tak kenal. Alih, batas, sajim, ha, khoda tu dia tak mengenal. Istilah orang dulu kan dia tak mengenal. Jadi apabila dia mengenal, dia sampai masa dia mengenal, maka dia budak tu tadi dia boleh baca. Dia boleh baca Quran spontannya. Buka je surah mana-mana, dia boleh. Sebab dia dah mengenal. Jadi peringkat pertama, level yang pertama, kita belajar mengenal maqam-maqam lagu tu. Mengenal maqam. Ni ros kau sabar ni. Kau jiharkah? Kau sikah ni. Awak dalam kategori itulah. Contoh start baca dah. Nanti awak teka lah. Awak teka dah. Ustaz baca. Ustaz baca. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. Itu lagu apa tu? Tak tahu. Ustaz bagi pilihannya. Ustaz bagi pilihan. Sikah ke hijab tu? So mana belum tangkap lagi, boleh tangkap lagi lagu apa nak tak. So mana bagi orang yang dah belajar ni dia tak boleh tangkap dah. Hijaz ni. Dia boleh tangkap dah. Boleh. Hijaz ni. Okey. Okey, ustaz bagi bacaan yang kedua. Surah lain pula lah, Ustaz وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ. Tu lagu apa tu? Belum dapat tangkap lagi lah. Belum. Itu sebab itu mana kalau belum dapat tangkap tu maknanya kita ni di peringkat pertama, peringkat awal lah maknanya pembelajaran. Boleh. Itu dulu. Bukan nak bincang sedap tak sedap lagi bacaan ni. Bukan nak bincang lagi sedap ke tak ni sedap tak. Bukan nak bincang sedap ke tidak tu. Belum lagi. Ni baru kita nak bincang ni. Lagu apa tu dulu. Peringkat permulaan. Jadi lagu semua tu ada 7. Mula daripada lagu Bayati, lagu Soba, kemudian Hijaz, kemudian Nahwan, kemudian Ros, kemudian Sikat, kemudian Jiharkah. Ada 7 semua. Jadi apabila kita membaca Quran tu,
kita akan terhukum di dalam salah satu daripada lagu-lagu tersebut. So kalau awak baca Quran tu, cuba awak baca, okey. Cuba awak baca. Awak baca dengan lagu awak lah. Tapi tetap dia terhukum di dalam salah satu daripada 7 tu. Cuba Nur Faris baca, cuba. Cuba baca. Cuba sebut Maliki Yaumiddin, apa-apalah, ayat apa-apa tu. Satu patah, satu ayat saja Ustaz akan sebut. Ni lagu apa lah. Okey, cuba. Tak, napa-napa tak? Ikutlah lagu, ikutlah ayat mana-mana. Spontan saja. Cuba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Okey, itu lagu Bayati nama dia. Dah. Maksudnya walaupun kita buat dengan suara kita buat dengan kemahiran kita, dengan apa maksudnya kita punya lagu kita sendiri, tapi tetap dia terhukum dalam salah satu daripada 7 tu. Dia tak akan keluar kerana lagu tu ada 7 saja. Di dunia ini, di dunia ini nak. Di alam ini lagu-lagu ada 7 saja. Yang asal dia. Yang lebih daripada 7 tak ada. 8 sebenarnya tak ada lah. Ni ada 7 je. Jadi seolah-olah macam apa? Seolah-olah macam langit dan bumi juga lah. Langit kan ada 7. Bumi pun mana ada 7 juga. Lagu pun ada 7 juga. Ada 7 bunyian dia tu. Ada 7 bunyian yang tak serupa, yang tak sama, yang berbeza. Hanya ada 7 saja. Selebihnya tu, itu adalah lagu dia panggil lagu-lagu cabangan dia panggil. Tapi yang asasnya adalah 7. Okey, cuba ni. Farah Natasha. Buatlah ayat apa-apa. Ustaz nak teka saja, nak teka lah, ni lagu apa ni. Contohnya Ihdinas Siratal Mustaqim. Contohlah, cuba. Cuba. Buka mic tu, buka unmute. Okey, Ihdinas Siratal Mustaqim. Contohkan saja. Ihdinas Siratal Mustaqim. Tu lagu apa tu? Itu pun lagu Bayati juga. Itu lagu Bayati. Lagu Bayati ni lagu yang bebas. Dia tidak ada simptom. Dia tidak ada ciri-ciri dan sifat. Dia tidak ada wajah-wajah. Maksudnya dia tak jelas kelihatan dia punya apa nama ni, kriteria dia. Dia lagu yang fleksibel. Okey. Syafi Amin. Syafi Amin. Cuba Syafi Amin. Ambil 2 ayat lah. Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuba. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dah. Cukup. Itu lagu apa tu? Lagu apa tu? Di antara 7 tu salah satunya lagu apa dia tu? Terhukum? Tak. Itu lagu Nahwan. Dia terhukum dengan di atas lagu Nahwan tu. Jadi kalau kita dah tahu lagu tu lagu Nahwan, nanti mudah kita nak sambung nanti. Kita nak buat penyambungan tu. Contohnya kan. Awak baca tadi. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah kita nak sambung. Orang yang selepas tu nanti mudah dia nak sambung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tu lagu Nahwan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maksudnya dia akan berada di kawasan Nahwan. Maksudnya dia akan berlega-lega di dalam kawasan Nahwan. Apa? Dia tak pergi keluar, tak exit kepada highway lain lah.
So highway dia tu highway Nahawan. Boleh eh? Jadi sesiapa saja ataupun suara mana sahaja sekalipun apabila dia menuturkan ayat-ayat Quran tu, dia akan terhukum di dalam salah satu daripada 7 tu. Dia akan terhukum dalam salah satu daripada 7. Sekalipun lagu, sekalipun suara dia tu suara yang tak sedap didengari. Sekalipun suara dia tu tak best kita dengar ataupun kita tak sedap lah kita dengar, telinga kita tu terasa macam tak sedap. Tetap dia akan terhukum di dalam salah satu daripada maqam yang 7. Boleh? Ada apa-apa soalan lagi tak? Ustaz nak tanya. Ya. Ni kami akan tahu ke macam mana nak bezakan antara 7 lagu tu? Sebab macam dengar Ustaz baca tu saya rasa macam tak dapat beza. Memang tak dapat beza. Sekarang tak dapat beza lah. Sekarang ni tak dapat beza. Nanti habis satu semester ni baru awak dapat beza. Itu pun awak dapat beza hanya 3 saja. Bukan 7, hanya 3. Dia kan ada 7. Tapi kita belajar hanya 3 saja. Nanti lepas ni awak akan kenal pasti, awak akan dapat detect sebanyak 3 saja dulu, iaitu Bayati, Soba dan Nahwan dulu. 3 saja. Yang lain awak tak dapat detect lagi. So di akhir kursus nanti kita akan dapat mengenal pasti 3 makam lagu utama, iaitu Bayati, Soba dan juga Nahwan. 3 saja dulu. Ya, dalam tempoh semester yang kita ada selama 3-4 bulan ni, awak dapat mengenal dulu. Bukan menguasai lagi nah. Kenal dulu ni lagu Nahwan, ni lagu Soba. Tapi daripada segi bacaan penguasaan bacaan apa kemahiran bacaan tu belum lagi. Awak belum lagi mahir Tapi dapat dah kemahiran mengenal makam-makam lagu. Boleh? InsyaAllah ta'ala InsyaAllah ta'ala, mudah-mudahan insyaAllah. Maksudnya kita habis satu semester ni, kita akan dapat kenal pasti makam-makam lagu utama tu nanti. Jadi peringkat pertama pembelajaran kemahiran tilawatul Quran ni, kita dapat mengenal pasti 7 makam yang utama. Apabila awak dah kenal makam 7 utama tu, maka masuk pada peringkat yang kedua adalah macam mana awak nak menyusun lagu-lagu tu. Tadi nak kenal, kemudian nak menyusun ni. Awak buat lagu Bayati, awak buat lagu Soba, awak buat lagu Nahwan, bagaimana nak menyusun dia tu? Contohnya kan bila awak baca kan. Contohnya awak baca tartil lah kan. Ataupun awak baca berlagu. Mulai daripada lagu Bayati misalnya kata kan. Contohnya kita ambil ayat mana? Kita ambil ayat katalah Alif Lam Mim Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Contohnya. Selepas tu nak buat macam mana? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Itu dia panggil cara menyusun. Beberapa tempoh yang tertentu awak belajar bersungguh-sungguh lah tu maknanya. Maka awak dapat kemahiran menyusun dia. Habis tempoh kemahiran menyusun, sekejap nak bersin. Okey. Apabila habis tempoh menyusun, nak bersin pula sekejap. Alhamdulillah.
Jangan bimbang, corona tak masuk dalam online. Apabila habis tempoh menyusun, peringkat yang ketiga, awak akan belajar macam mana nak menyambung. Alhamdulillah. Awak belajar macam mana nak buat sambungan-sambungan dia. Macam mana nak sambung. Contohnya, awak nak sambung di antara lagu Nahwan dan Ros. Dia panggil penyambungan. Dia panggil penyambungan. Awak nak sambung. Contohnya, daripada Nahwan ke Ros. Contohnya. Awak baca macam ni kan. Awak baca macam ni. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ Itu lagu Nahwan kan? Itu lagu Nahwan. Lepas tu awak nak sambungkan dengan dia panggil lagu tu, dia berubah menjadi lagu, menjadi melodi ataupun alunan sumbangan, dia panggil alunan sumbang yang disengajakan. Contohnya, awak nak buat penyambungan macam ni kan, daripada lagu Nahwan asal kepada lagu Nahwan juga, tapi lagu yang dipaksa untuk disumbangkan. Lagu sumbang, dipanggil sumbang suara. Contohnya, wa id qala Ibrahimu li abihi azara. Itu asal. Kemudian sambung. Atatakhiduha huzwa. Contohnya, itu dia panggil sambungan, dia panggil. Awak tak nampak lagi, tapi itu Ustaz nak sebut salah satu daripada proses penyambungan, dia panggil. Contoh, awak buat lagu Jiharkah, kemudian awak nak sambung dengan lagu Sohbah. Di tengah-tengah tu dia ada lagu Sohbah. Contohnya kan, wa id qala Ibrahimu li abihi azara. Itu lagu lagu Jiharkah asal. Tapi buat sambungan dia di tengah-tengah tu. Ni payah ni. Ni bukan level 1 ni, ini level 3 ni. Cuma Ustaz nak buat sampling saja. Wa id qala Ibrahimu li abihi azara. Itu lagu Jiharkah. Nak buat sambungannya macam ni. Wa id qala Ibrahimu li abihi. Itu lagu Sohbah. Jadi Jiharkah kemudian plus Sohbah, dia panggil. Jiharkah plus Sohbah. Jiharkah plus Sohbah. Jiharkah tambah Sohbah. Payah dah. Payah dah. Itu level yang atas lagi lah. Contohnya kan. Wa id qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidu asnaman aliha. Contohnya kan. Itu Jiharkah asal. Kemudian kita nak buat satu teknik dia panggil teknik penyambungan, dia panggil. Jadi kita sambung. Wa id qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidu asnaman aliha. Itu contohnya. Jiharkah plus Sohbah. Boleh? Itu contoh saja. Jadi yang tu kita tak belajar lagi. Yang kita belajar cuma nak kenal makom je saja dulu. Makom saja dulu. Yang makom tu peringkat asal lah. Peringkat paling mudah lah. Jadi ustaznya
hanya beri pendedahan kepada awak. Ustaz hanya beri introduction, beri pengenalan kepada awak dalam bidang ini. Nanti bila awak ada minat, nanti dah ada minat, dah ada kebolehan, ada kemahiran, dah ada rasa macam datangnya minat tu, nanti awak teruskanlah belajar tu nanti. Kena carilah guru-guru dekat luar pula. Ramai guru dekat UKM pun ada student. Kita ada pelajar di fakulti mengaji Islam di pusat ustaz, ada lima orang qari'ah yang antarabangsa. Kena ada dengan Farhatul. Farhatul tu pelajar tahun 1 di Jabatan Ustaz di pusat ustaz. Farhatul, Fairuzah Farhatul. Nak buat calon menantu pun boleh. Tak ada masalah. Kita ada pelajar master baru habis degree tahun lepas, nama dia Fifi. Fifi nama dia, daripada Johor. Itu adalah pernah dapat Johan Tilawah Kebangsaan IPT, Fifi. Kalau tengok dia, dia pun masih lagi bujang lagi lah. Boleh buat menantu juga. Dah. Jika berminat lah. Jika tak berminat jangan ganggu. Kalau berminat saja. Kita ada juga nama dia Masfira. Itu pelajar master juga di Johor juga. Asal daripada Johor juga. Itu kan Johan Johan ataupun naik Johan peringkat negeri Johor qari'ah. Memang pakar dalam bidang taranum, memang berkemahiran tinggi. Kemudian kita ada, kena ada Yusuf Qasim, saudara Yusuf Qasim yang YouTube dia baca Quran tu sampai ke dunia sampai ke Arab Saudi, sampai ke Amerika. Kalau dalam YouTube cari search Yusuf Qasim yang terkenal tu. Sampai dapat feedback maklum balas daripada masyarakat luar kan. Nama dia Yusuf Qasim juga daripada Johor juga. Masya Allah Johor, ramainya Johor. Okey. Boleh. Dan ada ramai lagi. Ya Masya Allah ramai lagi. So jadi kalau awak nak belajar, buatlah kelas. Kalau nak belajar kan buatlah buat kelas di kampus tu lah. Di kolej-kolej lah. Buatlah kelas seminggu sekali ke, sebulan sekali ke. Memang dia orang tu memang bekas-bekas Johan lah. Johan antarabangsa pun ada, Johan negeri pun ada, Johan kebangsaan IPT pelajar pun ada. Cumanya kita lah pula minat ke tak minat, bersungguh ke tak bersungguh, nak ataupun tidak dengan ilmu tu. Kalau kita nak, insya-Allah segalanya akan jadi dapat. Okay, next. Hukum bertaranu di sisi mazhab 4 ada 2 hukum. Pertama, hukum yang mengatakan harus dan hukum yang mengatakan makruh. Maknanya macam bacaan berlagu ni hukumnya harus dan makruh. Bagi pendapat mazhab yang 4. Mazhab 4 ni maksud Imam Malik, Imam Hanbali. Kemudian Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Jadi mazhab yang mengatakan makruh adalah mazhab Imam Malik dan Imam Hanbali. Mazhab yang mengatakan harus adalah pendapat mazhab Imam Hanafi dan Imam Asy-Syafi'i. Mereka berdalilkan kepada dalil-dalil hadis juga. Mereka tetap berdalil dengan dalil hadis juga, tapi ijtihad mereka ataupun istinbat hukum mereka berbeza. Tapi ambil juga daripada hadis Nabi SAW. Okey, awak boleh tengok yang ni kan. Okey, setakat tu ada apa-apa soalan lagi nak tanya?
Takat tu ada apa-apa soalan lagi yang tanya? InsyaAllah pada minggu depan insyaAllah kita akan mulakan bacaan insyaAllah. Minggu depan insyaAllah kita akan mulakan baca. Boleh deh? Okey, sementara tu Ustaz nak baca dulu untuk ayat Baqarah yang pertama tu untuk masukkan dalam recording nanti recording nanti Ustaz akan masukkan dalam aplikasi nanti, jadi awak boleh tengok Ustaz baca nanti. Okey, Suratul Baqarah ayat, okey mana dah, sekejap. Yang ni Ustaz tutup dulu. Ustaz, nak tanya, Ya, ya. kalau macam apa belajar ikut YouTube boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Itu menambah pengetahuan boleh, tak ada masalah. Untuk menambahkan pengetahuan boleh. Tapi video-video dalam apps tu Ustaz dah buat dah tu. Ustaz dah buat dah create dah. Suruh-suruh yang menjadi silibus kita tu. Awak boleh tengok di situ je. Baik tak? Terima kasih. Awak boleh tengok je di situ. Okey, sekejap dia. Dalam apps tu dah ada video 5-6 video yang Ustaz dah buat, dah rakam dah rekod dah buat dah nasi tu untuk PMP. Melalui suruh-suruh menjadi silibus kita lah. Jadi buka halaman yang ke ayat yang ke berapa? Lupa dah Ustaz. Baqarah. Ni depan-depan ni. Sekejap eh. Okey. Dah jumpa dah. Okey, boleh nampak slide tak? Boleh. Boleh nampak dah? Bismillah. Okey, Ustaz baca ayat daripada Suratul Baqarah bermula pada ayat 43 ni. Dengan 3 lagu, lagu asas kita 3 lagu, Bayati, Sabah dan Nahwan. Kemudian okey, Ustaz akan buat sebagaimana yang Ustaz buat dalam video yang dalam aplikasi tu kan. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Okey, tukar kepada lagu Sabah. Tukar kepada lagu Sabah. Mulai pada sini tukar lagu Sabah. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. Okey, tukar kepada lagu Nahwan. Mulai daripada ayat inilah, ulang balik ayat tu. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء
ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. Habis lagu Nahwan, kemudian tutup kepada lagu Soba, lagu Bayati, lagu penutup lah, lagu penutup. Ulang balik ayat tu. Wa awraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. صدق الله العظيم. Okey, Sadaqallahul Azim. Tu Ustaz baca contoh ya, contoh daripada surah Baqarah yang menjadi apa? Yang menjadi sukatan kita lah, menjadi sukatan kita, menjadi silibus kita. Jadi awak ulang kaji yang surah Baqarah saja ya. Ambil surah Baqarah saja. Yang Ustaz bagi tu banyak. Tapi yang kita nak buat video tu cuma kita just terapkan surah ni saja supaya kita dapat gambaran. Kalau banyak nanti kan nanti tak dapat pula, jadi susah juga. Boleh lah. Okey, alhamdulillah kita telah berkongsi beberapa topik pada hari ini. Mudah-mudahan insya-Allah dengan keberkatan Al-Quran ini insya-Allah kita akan lebih bersemangatlah nanti insya-Allah. Akan lebih bersemangat dan kesemua benda tu pun dah ada. Kesemua benda tu pun dah ada, video tu pun dah ada, buku pun awak dah ada. Mana-mana pelajar yang tak dapat lagi aplikasi tu boleh mohon disegerakanlah, mohon disegerakan supaya memudahkan lagi pembelajaran kita. Ustaz buat aplikasi, buat video tu dah lama dah. Tujuannya untuk memudahkan, membantu pelajar memahami ilmu Taranum ni dengan lebih cepat. Kalau kita tak ada benda-benda semua mungkin kita akan lambat sikit. Tapi sekarang ni dah ada, tak ada alasan lagi lah. Tak ada alasan lagi kalau tak minat belajar, tak mahu belajar, tak sempat belajar, bukan lagi alasannya. Semua sudah ada di tangan anda. Jadi terima kasih banyak pada hari ini kepada para pelajar. InsyaAllah ada masalah kita sambung lagi. Jadi kita berhenti dulu setakat tu. Aqul qawli hadza fa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.